Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memperbanyakkan puji-pujian kerana Allah berhak dan layak untuk diberikan puji-pujian. Kita juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat pertemuan kita yang ke-6. Untuk siri yang ke-6, kita berada pada 17 Zulkaidah 1442 Hijrah. Semoga amal-amal yang kita lakukan di salah satu bulan-bulan haram, seperti mana kita berada dalam majlis ilmu secara di atas talian ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerima usaha kita yang sedikit ini sebagai amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita keberkatan, Allah memberikan kita rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung doa yang masih lagi kita membicarakannya adalah doa pada bilangan yang ke-6. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk kepada nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sesiapa yang belum lagi memperolehi nota, di Zoom, siapa yang melihat di Zoom, tuan-tuan, ada saya letakkan di bahagian chat. Tuan-tuan boleh dapatkan nota ini, dia berada di Google Drive. Untuk nota berkenaan dengan doa. Nota doa dia tak banyak, dia ada satu nota sahaja, tapi nota tu dia mengandungi pelbagai doa yang kita akan belajar. Jadi boleh dapat di Google Drive. Termasuk kepada rakan-rakan, tuan-tuan yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, saya ada letakkan di bahagian komen link untuk dapatkan nota di Google Drive. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah untuk kita belajar. Dan sesiapa yang ada Quran terjemahan, bolehlah terus membuka kepada doa-doa yang kita akan belajar pada pagi ini. Doa yang kita belum lagi habis membincangkannya adalah doa yang ke-6, iaitu doa dikurniakan anak, dikurniakan zuriat. Tetapi zuriat yang kita minta Allah kurniakan itu adalah zuriat yang salih. Di contoh ada empat contoh doa untuk dua daripadanya adalah doa yang dikaitkan dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Satu doa dikaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan satu lagi doa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman yang Allah menyebut pangkatnya dengan gelaran Ibadur Rahman.
Pada minggu yang lalu, kita telah selesai menyebut tentang doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam pada suratul Al-Anbiya ayat nombor 89 muka surat 329 di dalam Quran. Ini telah kita sebut pada siri yang kelima. Kemudian kita juga telah menyebutkan tentang ayat 38 dalam surah Al-Imran. Masih lagi doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam, cuma pada ayat 30 surah memahami tentang doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam ini. Sebahagian daripadanya telah pun diterangkan, tapi sebahagian lagi insya-Allah pada pagi ini kita akan selesaikan. Ayat 38 dalam surah Al-Imran ini, seperti yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahami doa pada ayat 38 ini, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk melihat ayat 37. Ayat 37 surah Al-Imran. Ayat 37 surah Al-Imran, iaitu ayat sebelum ayat 38 ini, tuan-tuan akan mendapat jawapan bagaimanakah munculnya doa ayat 38 yang dibaca oleh Nabi Allah Zakaria alaihi sini, doa Nabi Allah Zakaria ni, maka kita perlu merujuk ayat 37 di dalam surah Ali Imran. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 37, tuan-tuan dan puan-puan akan menjumpai kisah Nabi, tuan-tuan akan jumpa kisah Maryam alaihi salam. Maryam. Pada ayat nombor 37, dalam Quran dia berada pada muka surat nombor 54. Ayat 37 dia bawah sekali, dia baris yang ke bawah sekali, ayat muka surat nombor 54 di dalam Quran. Kita akan jumpa bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang Maryam alaihi salam. Maryam alaihi salam ni, kita sedia maklum di dalam Quran memang terang-terang menyebut Nabi Allah Zakaria yang jaga dia. Dan Nabi Allah Zakaria ni dia memang tidak ada zuriat. Maknanya dia tidak ada anak walaupun seorang. Tapi dia ada isterinya yang ketika riwayat ini cerita dia sudah tua. Isterinya sudah tua, Nabi Zakaria pun sudah tua. Memang ada dalam Quran menyebutkan mereka memang orang yang tua, orang yang sudah usia lanjut. Tetapi Nabi Allah Zakaria alaihi salam, setiap kali dia pergi jumpa Maryam dekat mihrab, itu ayat 37 yang saya maksudkan, maka Nabi Allah Zakaria mendapati setiap kali dia jumpa je Maryam berada dekat mihrab, ada je rezeki Allah bagi. Maknanya ada makanan. Para ulama tafsir mengatakan ada buah-buahan. Allah berikan dia makan, rezeki untuk dia. Lepas tu apabila ditanya kepada Maryam, bagaimana boleh dapatkan makanan itu? Maka dia menjawab, kalau kita baca ayat nombor 37, beliau mengatakan, huwa min indillah. Dia mengatakan, ianya adalah daripada Allah. Maka, apabila Nabi Allah Zakaria, dia mengetahui tentang perkara tersebut, maka timbullah hasrat, iaitu timbullah cita-cita dia untuk ada zuriat. Maka apabila Nabi Allah Zakaria dia telah melihat di depan matanya bahawasanya apa yang Maryam dapat ni ia bukan daripada manusia, ia daripada Allah. Maknanya Allah Ta'ala boleh beri apa saja dia nak beri. Maka pada ketika itu, maka Nabi Allah Zakaria alaihi wassalatu wassalam, dia mengambil kesempatan di tempat itu dan di masa itu. Maksudnya ketika dia melihat peristiwa tersebut, maka di tempat itu dan di ketika itu. Sebab itu kalau ayat 38 ni, dekat depan ayat nombor 38 ni sebenarnya dia ada potongan ayat yang saya tidak masukkan dalam doa. Tapi kalau tuan-tuan baca ayat 38 surah Ali Imran, tuan-tuan akan jumpa depannya,
hunalika da'a Zakaria rabbah. Lepas tu barulah muncul Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka hunalika, iaitu di situ dan di waktu itulah Nabi Allah Zakaria dia berdoa kepada Rabb-Nya. Dia doa Rabbi habli. Dia kata ya Rabbku, habli, kurniakanlah aku, anugerahkanlah kepada aku, min ladunka, daripada kurnialah kepada aku dari sisimu. Min ladunka, dari sisimu. Ini yang telah saya sebutkan pada minggu lepas. Ada sesuatu perkataan min ladunka. Okey, dia sebut min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah. Dia minta pada Allah, yang Allah itulah yang menguruskan kehidupan dia, yang mengaturkan kehidupan alam ini. Sebab tu dia sebut perkataan Rabbi. Dia kata ya Rabbku. Kenapa? Sebab kita telah ulang banyak kali perkataan Rabb. Rabb adalah salah satu nama Allah yang agung, yang utama, yang merujuk kepada Allah Ta'ala. Inilah yang mengaturkan, yang menguruskan kehidupan manusia. Maka dia kata, kurniakanlah untuk aku, kepada aku, dari sisimu, dzurriyyatan, dzurriyat, thayyibah, yang baik. Okey, dzurriyat di situ merujuk kepada seorang anak lah. Dia minta dekat situ, sebenarnya dia nak minta seorang anak. Dzurriyatan tu maknanya seorang anak. Okey, dzurriyat. Bukan dzurriyat tu maksudnya banyak-banyak. Tak, dia minta satu anak. Anak tu dia minta yang thayyibah, yang baik. Yang baik ini maksudnya yang mubarakah, yang Allah berkati. Okey, dia minta pada Allah begitu. Okay. Lepas tu, beliau menutup penghujung permintaan dia, dia mengulang-ulang nama-nama Allah. Dia menyebut nama Allah, innaka sami'ud du'a. Dia kata, sesungguhnya engkau, innaka, inna sesungguhnya engkau ya Allah, sami'un, yang sentiasa mendengar doa. Itu doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Okey, untuk menghayati doa ini, kita kena lihat ulasan pada milladunka. Milladunka ni, siapa yang dah mengikuti suratul Kahfi pada hari Sabtu yang lepas, iaitu pada minggu lepas pada hari Sabtu, saya telah terangkan apakah penggunaan perkataan ladunka. Sebab pada ayat pertama suratul Kahfi, kita jumpa pada ayat yang kedua dalam suratul Kahfi, kita menyebut tentang perkataan miladun. Perkataan ladun ni, perkataan ladunka, ia sama dari sudut makna indika. Kalau disebut min indika, miladunka, dari sudut makna dia sama sebab dia dari sisi. Tapi kalau kita amati betul-betul, sebenarnya dia tak serupa walaupun terjemahan dia sama. Min indika, miladunka, tetap terjemahannya tulis dari sisimu. Cuma kalau guna ladun, makna ladun lebih dalam, lebih khusus daripada indi. Kalau nak tengok kalimah indah, ain nun dal, ain nun dal. Kalau ladun, lam dal nun, ladun. Jadi perkataan indah di sisi, perkataan ladun di sisi. Cuma ada beza. Dalam Al-Quran, dia kalimah dalam Quran tidak akan ada makna yang serupa. Maksudnya terjemahannya mungkin sama di sisi. Tapi pada hakikatnya dia ada makna yang berbeza.
Kalau kita sebut istilah akronim kan, dia kita panggil apa? Sinonim. Kita panggil, dia panggil begitu. Tapi dalam Quran tak. Allah Ta'ala yang maha bijaksana ni, kalau dia guna perkataan, terjemahan nampak sama. Tapi sebenarnya Quran dia tak sama maksud dia. Okey. Jadi kenapa Nabi Allah Zakaria dia guna min ladunka, dia tak guna min indika? Ada sebab. Kerana kita sebut tadi, kita tahu Allah Ta'ala dia boleh kurniakan apa saja. Betul tak? Sebab tu dia sebut dari sisimu. Betul. Allah Ta'ala ni dialah yang maha pengunia. Dia boleh mengurniakan anak kepada siapa yang siapa yang Allah Ta'ala nak beri. Zuriat adalah daripada Allah. Okay, betul. Memang tepat perkataan dari sisimu. Cuma kenapa dia guna min ladunka, dia tak guna min indika? Kerana kata kalau kita belajar dari sudut penggunaan ladunka dengan inda berbeza. Ladunka ni dia lebih dalam maksudnya. Dia lebih luas, dia lebih khusus maksudnya dari sisimu. Siapa yang ikut surah Al-Kahfi telah pun saya terangkan bahawasanya kalau Allah Ta'ala guna ladunka, maksudnya perkara yang ada di sisi tu, maksudnya dia ada mula sampai hujung. Tapi kalau guna indi, min indika, dia di sisi juga. Tetapi di sisi itu tidak semestinya ia berada pada sepanjang masa. Dia ada dekat sisi, dia yang empunya, tapi tidak mestinya berada di sepanjang masa. Itu ladunka. Okey. Tapi ada lagi yang diulas oleh para ulama, contohnya ulasan daripada Al-Imam Murrazi. Beliau mengatakan ladunka ni ia membawa makna, okay, kita tahu kan, di sisi maksudnya Allah Ta'ala dialah yang pengunia zuriat. Okey, betul. Tetapi kita sedia maklum, kalau nak ada zuriat, kalau dapat zuriat, dia mesti ada sebab-sebab dapat zuriat. Betul tak? Okey, maksudnya kalau nak dapat zuriat, sebab dia, kalau kita ambil sebab nak dapat zuriat, mestilah isteri itu dia tidak mandul. Betul tak? Maksudnya, orang yang boleh dapat zuriat sudah tentu orang yang tidak mandul. Maka dia boleh dapat zuriat. Betul, itulah panggil sebab dia, asbab dapat zuriat. So, kalau perempuan itu mandul, sudah pasti dia memang tak boleh dapat zuriat sebab itu asbab dia. Tetapi kenapa Zakaria dia sebut ladunka? Ladunka ini membawa makna, ya Allah, engkau ni pengunia zuriat di sisimu. Maksudnya dalam ladunka tu, dia membawa makna Allah Ta'ala ni dia boleh beri walaupun sebab-sebab boleh dapat anak tu tak ada. Contoh kalau macam sebab boleh dapat anak kalau perempuan itu tidak mandul. Sekarang ni isunya isteri dia tu mandul. Dah lah mandul, lepas tu dia memang dia sudah tua. Jadi kita kena tahu maklumat ni pada surah Maryam. Kalau kita baca surah Maryam ayat 5, kita akan jumpa yang Nabi Zakaria sebut isteri dia memang aqirah, dia memang mandul. So mandul ni adalah penghalang asbab kepada tidak dapat anak. Tetapi apabila dia sebut ladun ni, Nabi Allah Zakaria sebab dia tahu, dia nampak Maryam tadi ada makanan, ini bukan dari manusia ni, ini dari Allah. Allah Ta'ala boleh buat apa yang manusia tak boleh buat. Maka pada ketika itu, saat itu yang dia doa. Lepas tu ladun tu maknanya, ya Allah, engkau ni, ya di sisi engkau lah ya Allah zuriat tu ya Allah. Maksudnya dalam ladun tu membawa makna dia meyakini Allah Ta'ala ni dia boleh beri zuriat walaupun sebab-sebab nak dapat anak tu tak ada. Sebab isterinya mandul. Kan? Tetapi dia maha mengetahui. Walaupun isterinya mandul, kalau Allah nak buat ni, Allah nak beri, Allah boleh beri. Itulah perkataan yang sangat dalam pada perkataan miladun. Dia berbeza dengan min indi dari sudut konteks penggunaan ayat nombor 38 ini. Inilah yang diulas oleh Al-Imam oleh Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Kenapa dia guna miladun? Jadi kalau kita baca ayat 38 sekadar baca, tapi kita tak tahu hubungan ayat 38 dengan 37, kan? Jadi kita akan kurang penghayatannya.
Jadi apabila kita belajar, kita faham penghayatan untuk baca doa ni, kan, kalau kita dah belajar miladun tu, maksudnya, ya Allah, engkau, maknanya Nabi Allah kata, tanpa sebab pun Allah Ta'ala boleh beri zuriat. Jadi kita pun naik iman kita, bertambah yakin kita kepada Allah, kan. Jadi itulah yang dapat diulas pada ayat nombor 38 bagi doa Nabi Allah Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Jadi dekat sini, dekat sini, kejap ya. Okey. Dekat sini kita belajar juga kalau minta zuriat, kena minta zuriat yang tayyibah, iaitu zuriat mana? Zuriat yang baik. Zuriat yang baik maksudnya zuriat yang Allah Ta'ala berkati. Jangan minta zuriat saja, tapi minta dikaitkan dengan zuriat yang baik. Jadi moga-moga kita semua sudah pun mengetahui tentang ayat 38 doa Nabi Allah Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Lepas ayat 38, tuan baca ayat nombor 39, Allah Ta'ala terus mustajabkan doa Nabi Allah Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita terus pergi kepada doa doa Nabi Allah Ibrahim. Yang ni saya dah ulas ke belum? Sunat doa Nabi Allah Ibrahim ni. Mohon maklum balas pada tuan-puan. Doa Nabi Allah Ibrahim ni dah diulas ke belum? Doa Nabi Allah Ibrahim ayat 100. Belum. Rabbi habli minas salihin. Belum kan? Belum, Sebab saya Ustaz. fokus kepada Nabi Zakaria dulu. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, kita boleh jumpa doanya pada ayat 100 surah ke-37 surah As-Saffat. Doa ni boleh ditemui pada muka surat 449 pada baris yang ke-12 dengan baris yang ke-13. Kita akan jumpa doa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Okey, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, habli, kurniakanlah kepadaku minas salihin. Anak-anak di kalangan anak-anak yang saleh. Di kalangan anak-anak yang saleh. Ini kita boleh amalkan doa untuk mendapat zuriat yang saleh. Baik, kita lanjutkan dengan doa yang dibaca oleh ibadur rahman. Doa ibadur rahman. Okey. Kenapa ditulis ibadur rahman? Okey. Kerana ayat 74 surah Al-Furqan, yang mana ayat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dalam mushaf, dalam Quran dia berada pada muka surat 366. Muka surat 366 berada pada baris yang ke-9 dan baris yang sehingga baris yang ke-11 ni. Boleh jumpa kisah doa ayat nombor 74 ini. Baik, sebelum kita masuk kepada doa, isi kandungan doa itu, kita terangkan dahulu tentang siapa tu ibadur rahman, supaya kita dapat mengetahui tentang asal usul doa. Sebab tu kita namakan dia doa yang terbaik di dalam Al-Quran. Tapi kita kena tahu juga tentang doa itu pernah dibaca oleh siapa yang mengamalkannya. Jadi doa ni kita namakan dia doa ibadur rahman. Jadi kalau nak tahu siapa tu ibadur rahman, kena bukalah muka surat nombor 366. Tuan-tuan dan puan-puan kena lihat, nak cari perkataan ibadur rahman ni sebenarnya ada dalam Quran. Kalau buka muka surat 366, nanti cari ayat nombor 63. Kisah ibadur rahman ni, dia bermula daripada ayat nombor 63. Muka surat 365 lah. Muka surat 365. Doa ni berada pada muka surat 366.
Nanti cari pada ayat nombor 63, kita akan jumpa perkataan yang Allah menyebut sebagai wa ibadur rahman. Sebut wa ibadur rahman. Ibadur rahman ni, ibad maksudnya hamba-hamba. Ar-Rahman, hamba-hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Maknanya ayat 63 cerita tentang Ibadur Rahman. Apakah sifat-sifat hamba yang dia tu betul-betul hamba kepada Allah Ar-Rahman. Jadi kalau kita nak jadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Ar-Rahman, maka belajarlah, ambillah, tirulah maklumat yang ada pada ayat nombor 63 sehinggalah ayat nombor 74 ni. Ayat 63 sampai ayat 74, dia ada beberapa ciri-ciri hamba kepada Ar-Rahman. Yang mana doa ayat 74 ini, ia merupakan ciri yang ke-11, maknanya ciri yang terakhir sekali bagi ibadur Ar-Rahman. Ciri hamba kepada Ar-Rahman ni, dia cirinya apa? Ini dia panggil ciri, mereka ini hamba yang bukan hanya semata-mata dia nak diri dia sahaja jadi baik. Hamba kepada Ar-Rahman, dia juga akan mengambil peduli tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maksudnya, hamba Ar-Rahman ni, dia bukan sekadar menjaga diri dia semata-mata. Bukan dia saja nak jadi baik. Bukan. Tetapi ibadur Rahman, ia juga mempunyai ciri mengambil peduli tentang keadaan orang-orang di sekeliling. Orang-orang di sekeliling yang paling utama, yang paling dekat, tentulah zuriat dia. Tentulah keturunan dia. Jangan kita saja yang dekat dengan Allah, tetapi orang di sekeliling kita, zuriat kita, keturunan kita, kita abaikan. Itu bukan ciri-ciri ibadur Rahman. Lepas tu ibadur Rahman ni pada ayat 74 ni, bukan sekadar dia fikir zuriat dia saja, keluarga dia saja, keturunan dia, tak. Tetapi dia juga memikirkan tentang orang-orang yang lain di luar sana. Maksudnya dia juga mengambil cakna tentang masyarakat yang ada di sekeliling. Mereka minta apa? Mereka nak apa kepada masyarakat di sekeliling ni? Jadi kita baca doa ayat 74 ni, kita akan dapat jawapan dia. Jadi ayat 74 ni dia adalah ciri yang terakhir yang ada pada senarai ciri-ciri ibadur Rahman. Jadi tuan-tuan kena buka ayat nombor 63 sampailah 74 nak tahu ciri-ciri dia. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa ibadur Rahman, Rabbana Rabbana ya Rabb kami. Hablana, kurnia berilah kami, iaitu kurniakanlah kepada kami. Min. Min ni maksudnya min ni maksudnya dari. Tapi dari ni bukanlah maksudnya sebahagian. Maksudnya min ni dia min yang menjelaskan. Nak minta kurnia apa? Sebab kadang-kadang perkataan perkataan min, kadang-kadang memang kita jumpa dia dari. Kita kata dari. Tetapi kadang-kadang perkataan min, kalimah min, dia merujuk sebahagian. Kadang-kadang dia merujuk kepada nak menjelaskan. Macam min sini menjelaskan tentang nak minta hablana tu kurniakan kepada kami tu nak minta apa? Kami nak minta kurniakan apa? Diterangkan. Min tu menerangkan. Apa dia? Azwajina. Iaitu dari isteri-isteri kami. Okey, tolong catat. Perkataan azwajina bukanlah hanya diterjemah isteri-isteri. Dia juga boleh diterjemah sebagai suami-suami. Suami.
Kenapa dia guna ramai? Sebab ibarat di luar sana juga. Keadaan sekeliling waktu didoakan ramai. Okey, dia kata mintakan dari isteri-isteri ataupun suami-suami. Dalam bahasa Arab, perkataan azwajina ni dia adalah bilangan banyak bagi zaujun. Zaujun. Zai, waw, jim. Zaujun. Perkataan zaujun ni dia boleh guna pada dua sudut. Kalau perempuan tu dia kata nak masukkan suami dia. Jadi dalam doa ni sebenarnya dia merujuk kepada setiap yang berdoa. Kalau berdoa tu lelaki, maksudnya pasangan dia. Kalau doa itu perempuan, maksudnya pasangan dia, suami, isteri dia. Itu kan perkataan azwajina. Lepas tu wa dzurriyyatina, dan zuriat keturunan kami. Zuriat keturunan kami ini dia memang dikhususkan kepada al-aulad lah, dikhususkan kepada anak. Anak lah. Dzurriyyatina maknanya al-aulad, anak. Sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, dia termasuk dalam dzurriyyatina. Okey. Nak minta Allah kurniakan isteri atau suami dan zuriat yang macam mana? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun ni, qurrata ni maksudnya yang sejuk, yang dingin. A'yun iaitu pada mata. Maksudnya dalam konteks ni terjemah maksudnya apa? Kurniakan kepada kami pasangan iaitu suami atau isteri dan anak-anak lelaki atau perempuan yang mata kami ni jadi sejuk je tengok. Kita kata menyukakan hati melihat tu maksudnya mata kita sedap memandang. Sejuk je memandang. Qurrata ayun dekat sini, sejuk mata memandang, menyenangkan hati kita. Mata kan daripada mata jatuh ke hati kan. Jadi kita tengok, kita nampak. Bukanlah pada sudut duniawi. Bukanlah kita masuk, kita minta dekat situ nak anak yang cantik supaya sedap mata memandang. Bukan anak yang handsome, sedap mata memandang. Tak, bukan dari sudut kecantikan duniawi tak sebenarnya. Di sini ia merujuk kepada ukhrawi, akhiratnya. Maknanya kita nak minta kepada Allah anak yang zuriat, pasangan dan anak-anak yang buat ketaatan. Yang buat amal soleh. Itulah qurratu ayun sudut dia. Kita kan sedia maklum kan. Kalau kita tengok anak kita solat depan mata kita, kita kata sejuk mata memandang. Betul tak? Payah suruh tengok dia solat. Betul tak? Tengok dia baca Quran. Kan kita seronok kan? Ibu bapa kan? Kalau jadi ibu dan bapa, antara benda yang dia paling menyenangkan hati dia, kalau dia tengok anak-anak dia buat kebaikan. Kan? Mentaati Allah. Dekat situlah maksud qurratul ayun. Okey, jelas dekat situ. Okey, dapat ya? Okey. Lepas tu perkataan waja'alna lil muttaqina imama. Okey, dan jadikanlah kami. Waja'alna, jadikanlah kami tu siapa? Diri kita sendiri. Okey, diri orang yang berdoa itu, lepas tu isteri dia ke, suami dia ke, dan anak-anak dia. Nak minta apa? Lil muttaqina imama. Menjadi imam. Imam ni sebenarnya contoh, teladan, ikutanlah bagi orang yang bertakwa. Maksudnya pada rangkap doa ni, kalau yang macam bermula daripada rangkap doa ni, ini memang untuk apa? Ini memang untuk orang yang ada paling dekat dengan kita, iaitu zuriat, keluarga kita, zuriat kita. Tetapi masuk pada ayat waja'alna lil muttaqina imama ni, ini dah berkaitan dengan
orang yang berada di luar kita. Maksudnya masyarakat di luar pula. Lepas tu ibadur rahman ni, dia bukan sekadar nak diri dia saja jadi orang soleh. Bukan dia sahaja nak biar dia saja yang beriman, tak. Tetapi dia mengambil kisah juga tentang biarlah isteri juga beriman, taat pada Allah. Biarlah anak-anak aku juga taat pada Allah. Maksudnya dia mengambil cakna juga pada pasangan dan zuriat dia. Jadi apabila zuriat dia itu melakukan ketaatan, pasangan dia melakukan ketaatan, maka dia yang doa tadi itu akan rasa sedap, mata memandang sejuk, mata. Begitulah maksud dalam doa itu. Kemudian bukan sekadar nak keluarga dia saja yang melakukan ketaatan, yang buat kebaikan kepada Allah. Tetapi dia juga mengambil peduli orang yang di luar sana. Dia maksudnya dia mengambil kisah juga. Dia nak juga orang dekat luar sana adalah orang yang bertakwa. Orang sebab tu dia kata waja'alna lil muttaqina imama. Dia nak orang luar sana yang bertakwa. Tapi dalam mereka nak jadi bertakwa tu, mereka boleh mencontohi siapa? Mencontohi orang yang berdoa tadi itulah. Maksudnya kalau saya berdoa, maksudnya orang masyarakat dekat luar tu kita minta kepada Allah supaya dia kalau nak jadi orang bertakwa, biarlah dia tiru saya. Biarlah dia ikut apa yang saya buat. Dia ikut apa yang pasangan saya buat. Dia boleh jadikan anak-anak saya ni sebagai contoh teladan yang baik untuk dekatkan diri pada Allah. Itulah ayat waja'alil muttaqina imama. Dalam erti kata lain, kenapa doanya macam tu? Kerana kita tahu kan, apabila orang lain dia tiru macam kita dalam perkara kebaikan, kita dapat pahala tak? Kita dapat pahala. Kan, kalau kata, oh dia tu rajinlah orang ni. Kan, orang yang selalu buat kebajikan. Disebabkan dia lah, aku nak contoh dia. Maka orang ikut kita dalam perkara kebaikan. So, pahala kita berjalan. Sebab kita belajar hadis pun. Hadis yang kita sedia maklum, yang hadis galakkan kita menunjukkan orang dengan sesuatu kebaikan, dia sama seperti orang yang buat. Nabi kata, man dalla ala khairin kaman katha'ilihi. Nabi kata, sesiapa yang menunjukkan kepada seseorang tentang kebaikan, dia akan dapat pahala macam orang yang buat kebajikan tu. Contoh, kita orang yang kita adalah orang yang suka bersedekah, contoh kan. Jadi apabila orang lain tengok, oh dia ni kaya tapi dia rajin sedekah, maka orang yang tadi tu pun dia pun tiru macam kita bersedekah. Setiap kali orang yang tiru kita bersedekah tadi tu, kita akan dapat pahala walaupun kita tak bersedekah. Sebab apa? Sebab orang itu dia menjadi seorang yang suka bersedekah sebab dia tiru kita. Bayangkan, kita boleh buat amal, kita rajin belajar ilmu agama, nak dekat daripada Allah, fahamkan kan? Jadi orang pun, aku nak join lah. Jadi asbab kita mengajak mereka mencontohi kita, setiap kali dia berada majlis ilmu, kita dapat pahala. Itulah yang salah satu contoh maksud waja'alna lil muttaqina imama. Dalam erti kata lain kita sebut tadi, orang ibadur rahman ni juga dia mengambil kisah juga tentang masyarakat yang lain supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Sebab tu dia minta dulu diri dia itu jadi orang yang baik. Lepas tu orang lain boleh contohi. Jadi moga-moga doa yang kita panjatkan pada ayat 73 ini Allah kabulkan, yakin pada Allah. Semoga kalau kita tak ada dekat muka bumi Allah Ta'ala ni, maksudnya kalau kita dah meninggal, pahala sampai kepada kita. Sebab apa? Sebab masa kita hidup, kita telah menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Orang lain pun dia ikut. Pahala ikut apa yang kita lakukan. Sebenarnya ayat 74 ni, waja'alna lil muttaqina imama ni, sebenarnya dia ada persamaan
macam yang pernah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nanti insya-Allah kita akan jumpa doa Nabi Allah Ibrahim. Kalau tuan-tuan lihat pada muka surat nombor 21, insya-Allah nanti kita akan belajar pada doa yang ke-13. Kalau kita belajar doa nombor 13 nanti, doa supaya Allah Ta'ala golongkan kita daripada di kalangan orang yang salih. Banyak doa nak kena amal ni, ya. Ambil nota ni, baca hafal, kalau tak hafal baca dengan tengok pun tak apa. Ni tergolong dalam golongan orang-orang yang dan ni pun sebenarnya sama seperti doa imam. Cuma saya letakkan doa itu pada bilangan doa yang ke-6 sebab dia ada kaitan dengan minta zuriat tadi tu. Tapi dari makna dia boleh juga diletakkan yang ke-13. Doa tergolong dalam orang beriman dan menjadi ikutan. Sebab dalam ni kita akan jumpa nanti doa Nabi Allah Ibrahim AS, dia minta tu. Supaya kalau dia tak ada, supaya dia ni selalu menjadi buah bicara orang ramai, menjadi buah mulut orang ramai. Tapi yang baik-baiklah. Lepas tu dia kata waja'alli lithana sidqin fil akhirin. Dia kata dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik di kalangan orang yang datang kemudian. Dia ada kaitan dengan yang doa yang kita baca surah Al-Furqan ayat 74 tadilah sebenarnya. Sebab kita minta supaya diri kita, pasangan kita, anak-anak kita menjadi ikutan contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila orang ikut kita, maka sudah tentu mereka akan menyebut-nyebut tentang nama kita. Tetapi kita minta pada Allah, janganlah pula kita yang cakap semasa dekat dunia niatnya nak tunjuk baik pada orang. Kita doa pada nanti Allah tak kurniakan kelebihan tersebut kepada kita semua. Okay, habislah untuk doa bagi bilangan yang ke-6. Moga-moga kita mendapat sedikit sebanyak penjelasan tentang kandungan doa yang dibaca. Sebab selama ni mungkin kita hanya menghafal. Okay, tetapi kita tidak tahu asal usul. Di mana doa ini muncul, kenapa doa ini dibacakan, apa makna di sebalik kalimah baik kalimah. Jadi moga-moga kita dapat sedikit sebanyak maklumat tambahan, adalah nilai tambah dari sudut kita berdoa. Walaupun tak dapat banyak, dapat sikit pun sudah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita boleh dapat banyak maklumat daripada kita belajar setiap minggu. InsyaAllah. Kita nak tambah baik diri kita. Sebab itu penting kita belajar. Kita pertama kita nak ubah diri kita, bukan sekadar nak ikut-ikut orang baca doa, bukan sekadar nak hafal tak, tapi kita nak faham. So apabila kita faham, dia boleh membantu untuk menghadirkan hati ketika kita berdoa. Baik, kita terus kepada doa yang ke-7. Doa yang ke-7, muka surat nombor 17. Okey, doa yang ke-7 di antara doa-doa terbaik yang berada di dalam Al-Quranul Karim adalah doa supaya Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Doa ke-7 ni pun kalau boleh semua bacalah. Maksudnya doa ke-7 ni pun sangat besar dia punya pengajaran dia. Doa yang kalau boleh kita memang jangan tinggalkan. Doa supaya Allah terima segala amal ibadat yang kita lakukan. Apa saja. Apa yang kita dah buat, tunaikan dari sudut kewajipan, apa saja kita buat, kita minta Allah Ta'ala terima. Maka di antara contoh manusia yang terbaik, yang Allah Ta'ala sebut tentang bilangan doa yang ke-7 ini, adalah doa yang pernah dibacakan. Yang ini saya minta tolong tambah ya. Doa Nabi Allah Ibrahim AS dan Ismail.
Bukan Ibrahim saja. Ada 2 orang. Yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam. Kena baca, kena tulis 2. Bukan Ibrahim saja. Masuk Nabi Allah Ismail alaihi salam. Mereka berdua ini anak. Ingat tak tadi yang kita belajar doa Nabi Allah Ibrahim kan dalam surah Saffat kan? Dia minta dapat anak yang soleh. Allah beri anak yang soleh. Soleh, maka kita lihat tentang doa ayat 127. Ramai yang hafal doa ni. Tapi tahukah sebenarnya bagaimanakah munculnya doa ini? Dia berada pada ayat 127 ini. Kita lihat dulu. Doa ini, kalau nak faham, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 127 Al-Baqarah ni, tuan-tuan boleh cari ayat dia pada halaman nombor 20. Kita buka muka surat nombor 20. Okey, buka muka surat nombor 20. Kita akan jumpa doa ayat 127. Dia berada pada baris yang pertama. Maksudnya, muka surat nombor 20 tu, atas sekali muka surat nombor 20 tu, itulah doa yang kita nak bacakan, yang kita nak amalkan. Surah Ibrahim ayat 127 ini. Ayat ini, dia berbunyi, kena tengok depan dia dulu. Saya tak letakkan potongan ayat di hadapan, saya cuma letakkan yang part yang kita boleh jadikan sebagai doa. Tapi untuk pembelajaran, kita kena rujuk ayat, potongan ayat sebelum Rabbana taqabbal minna ni, dia ada ayat sebelumnya. Jadi untuk kita menghayati ayat 127 ni, kita kena lihat terlebih dahulu apa potongan ayat di depannya sebelum munculnya Rabbana taqabbal minna. Jadi kalau kita baca pada muka surat nombor 20, ayat 127 Al-Baqarah ni, kita akan menjumpai ayat tu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Lepas tu baru keluarnya doa Rabbana taqabbal minna. Jadi kalau kita baca pada ayat yang depan dia, Allah mengatakan dan ketika Nabi Allah Ibrahim bersama-sama dengan Ismail, mereka meninggikan bahan binaan Al-Baitu tu, maksudnya Kaabah. Jadi doa ayat 127 ni, ia berlaku, ia muncul ketika mana Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, mereka anak beranak ni, mereka telah meninggikan, letak batu-batu untuk buat Kaabah tu. Itu cerita dia. Kalau kita faham cerita ni, senang nak dapat penghayatan pada ayat nombor 74 ni. Okey, tapi sebelum tu, kita juga kena tahu bahawa meninggikan Kaabah, kan, bina Kaabah tu sebenarnya dia adalah perintah Allah. Itu kena baca dalam hadis lah. Dalam hadis memang disebut yang Nabi Allah Ibrahim, kita tahu kan Nabi Allah Ibrahim dia duduk tempat lain, dia duduk di masa tu dia duduk kat Palestin. Kan, anak dia Ismail ni berada di Mekah. Jadi ketika mana Allah Ta'ala perintah untuk bina Kaabah, Nabi Allah Ibrahim pun pergilah jumpa anak dia Ismail ni di Makkahul Mukarramah. Jadi dia ajak anak dia membina Kaabah, Allah perintah. Jadi mereka berdua pun binalah Kaabah. Maka setelah mereka meninggikan binaan Kaabah ni, maka mereka berdua berdoa kepada Allah. Mereka doa apa? Rabbana taqabbal minna. Dia kata, wahai Rabb kami. Dia kata, wahai Rabb kami. Taqabbal minna. Taqabbal maksudnya terimalah. Minna daripada kami. Inilah jadi nama doa tu. Dia kata, terimalah daripada kami. Okey, dekat ayat taqabbal minna ni,
Dia tak sebut terima dari kami tu apa. Betul kan? Dia tidak sebut terimalah dari kami ni apa. Tapi kalau kita faham potongan ayat sebelum dia tadi tu, setelah dia selesai buat ibadah, iaitu perintah dari Allah meninggikan binaan Kaabah tu. Itu perintah dari Allah. Maknanya itu adalah ibadat dia membina Kaabah. Maka setelah selesai mereka membina Kaabah tu, mereka minta kepada Allah supaya terima apa perintah, apa ibadat yang mereka dah lakukan tadi tu, iaitu mereka membina Kaabah tu. Jadi perkataan minna dekat sini, terimalah daripada kami. Kalau kita baca ayat ini, dia tak sebut terima apa daripada kami ni. Maknanya kata para ulama tafsir, dia termasuk yang perbuatan membina Kaabah tadi dan juga amal-amal ketaatan yang lain sebenarnya. Sebab dia tak sebut Rabbana taqabbal minna tu daripada kami tu ibadat apa. Dia tak sebut, dia umum. Dia macam dia macam terbuka. Maka kata para ulama tafsir, maksud dia maksudnya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, dia bukan sekadar doa untuk bina Kaabah saja tadi. Tetapi dia doa juga sebenarnya semua ketaatan, ibadat-ibadat yang lain. Okey. Kenapa mereka minta Allah Ta'ala terima apa yang mereka lakukan? Sebenarnya di sebalik doa ni, dia mengandungi mesej apa? Kenapa dia minta Allah Ta'ala terima apa saja ibadat yang pernah mereka lakukan? Termasuklah membina Kaabah tadi tu. Kenapa? Agak-agak kenapa? Okey. Di antara jawapannya adalah mereka ni mengetahui ganjaran dan balasan ni tidak akan dapat Allah beri melainkan kena diterima amal dululah. Jadi kita ni kalau nak dapat balasan dari Allah, kita kena pasti Allah tak terima amal, macam mana kita nak harapkan dapat balasan? Jadi mereka berdua minta Allah Ta'ala terima amal mereka, kerana amal yang mereka kalau Allah Ta'ala terima, maknanya mereka dapatlah ganjaran. Okey, mesej di sebalik doa ini juga sebenarnya mereka berdua mengetahui bahawasanya mereka tidak perlu upah pun dari siapa-siapa. Mereka tak nak ganjaran pun dari siapa-siapa. Macam Kaabah kan, patutnya boleh nak minta upah. Siapa yang nak tawaf ni, cas tol dekat dia. Cas bayar. Sebab kamilah bina Kaabah ni. Kan, betul tak kan? Kan orang buat jalan raya kan kena ada tol. Kan, contoh. Jadi di sini memberikan maksud kepada kita, mereka berdua insan yang salih ini. Mereka dua mengetahui bahawasanya nak dapat ganjaran, nak dapat balasan bukanlah pada manusia. Tetapi mereka nak segala-galanya. Ia akan bagi ganjaran, ia akan bagi balasan adalah Allah. Bukan minta pada manusia. Mereka minta kepada Allah. Tapi nak pastikan ganjaran itu diterima oleh Allah, diberi oleh Allah, maka mesti melalui dulu amal itu Allah Ta'ala terima. Jadi daripada doa ni tuan-tuan dan puan, kita jangan lupa. Kita kena baiki. Kita jangan terlalu optimis, kita dah buat satu amal, lepas tu kita ingat, amal diterima tak. Kita kena ada perasaan takut. Takut dari sudut apa? Takut amal kita satu hari ni Allah Ta'ala tolak. Itu sifat orang beriman. Sifat orang yang benar-benar beriman, dia bimbang kalau amal yang dia buat Allah Ta'ala tolak. Orang beriman ni, dia tidak boleh merasa terlalu optimis tentang amal yang Allah terima. Tak. Kalau dia ada perasaan macam tu, dia akan membawa kepada sifat apa? Cukuplah. Amal ni aku dah ada ni, Allah tak terima. Macam kita menyimpan wang lah. Contoh kan. Cukuplah aku dah ada, cukuplah waktu tua ni adalah dalam 100,000. Lepas tu dia tak nak kerja dah.
Itu dunia tak apa. Memang patut bersyukur, cukup dengan apa yang ada. Tapi kalau akhirat, tak. Kalau kita akhirat ni, kita kena ada sifat gini. Aku kena buat lagi. Jadi apabila dia sentiasa buat lagi, dalam masa yang sama, apabila dia memikirkan amal ini, ish, Allah Ta'ala terima ke tak terima. Jadi dia kena fikir selalu perkataan terima tak terima tu. Tetapi dia kena minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima amal kita. Allah terima ni, dia tak kira banyak, dia tak kira sikit. Sebab kalau Allah beri, dia pasti lebih lagi. Jadi antara sifat orang beriman, kita kena ada selalu perasaan takut, bimbang-bimbang kalau Allah Ta'ala tolak amal kita. Tapi kita kena doa pada Allah, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala terima amal kita. Jadi apabila dia ada perasaan macam tu, dia akan bawa, dia rasa tak cukup lagi nak beramal ni. Dia akan buat lagi amal. Dia buat lagi amal. Begitu. Okay. Kemudian, kita tutup dengan ayat innaka antas sami'ul alim. Kalau kita tengok pada terjemahan dia, innaka ni sebenarnya adalah sesungguhnya engkau. Sesungguhnya engkau. Betul dah. Tapi ada satu lagi terjemahan yang dia tidak terjemah dekat sini. Anta. Anta ni sebenarnya kita kena tambah lagi. Sesungguhnya engkaulah engkau. Sebenarnya patutnya ada satu lagi engkau dekat sini. Sebab dia anta. Inna sesungguhnya. Ka tu Allah lah engkau. Tapi anta ni patutnya kita kena terjemah lagi. Sesungguhnya engkaulah engkau. As-Sami' al-Alim. Tapi dekat terjemahan, dia tak terjemah 2 kali. Sebab dari sudut tata bahasa kot. Tapi kita belajar Quran, tak bunyinya macam tu. Kalau kita faham dekat sini, kita belajar, kita akan dapati ada sesuatu. Kenapa ulang 2 kali ni? Innaka ka tu, perkataan ka tu, dia dah memang kejap. Saya warnakan. Okay. Perkataan huruf ka ni, huruf ka ni, dia dah memang maksudnya engkau, kamu. Tapi anta ni, yang anta ni dia maksudnya sekali lagi kita kata, engkau ya Allah. Tapi engkau tak ada kat sini terjemahan kan? Dekat sini anta ni. Dekat sini. Tapi kalau kita faham bahasa Quran ni, kenapa dia ulang 2 kali engkau? Aka ni engkau, tapi anta. Anta ni macam kalau bahasa kita awak. Kenapa dia ulang 2 kali ganti nama bagi Allah? Kita doa tadi. Doa, lepas tu kita sebut ada 2 ganti nama bagi Allah. Ka tu dah ganti nama pertama. Anta ganti nama kedua. Maksudnya sesungguhnya engkaulah engkau. Kenapa dekat sini? Maksudnya kenapa diletakkan ganti nama di sini? Sebenarnya untuk mengukuhkan lagi. Dia macam kita, kalau kita dengar dia macam yang faham, macam kita nak kukuhkan. Macam kita awak ni baik, macam kita awak baik. Macam kita nak kata macam dia lebih dalam tau. Dia membawa lebih kepada maksudnya yang bersangatan. Maksudnya kita nak kata Allah ni dengar, Allah ni maha mendengar, Allah ni maha mengetahui. Kalau kita Allah, kita engkau maha mengetahui. Beza tak dengan kita kata engkau maha mengetahui. Berbeza sebenarnya. Dia kenapa diulang 2 kali anta tu? Sebab sedangkan adakah nak membawa maksud kepada mubalarah. Mubalarah ni maksudnya membawa makna bersangatan. Maksudnya Allah ni dia maha mendengar. Nak kata Allah Ta'ala memang dia maha mendengar. Maka tak cukup kata engkau maha mendengar. Tapi nak kata dia sangat mendengar, maka dia guna 2 kali. Engkau maha mendengar. Tapi dekat terjemahan kita tak ada lah. Engkau ni jumpa sekali. Tapi sebab kita belajar, kita dapat maklumat tu. Terjelas tak maksud saya? Jadi kenapa ditambah anta dekat sini? Ini dipanggil ganti nama yang berada pada suku kata yang berbeza. Anta suku kata satu. As-Sami'u suku kata yang kedua. Ada sebab tau penggunaan ganti nama. Sebab tu kalau belajar Quran,
tuan-tuan kena cari juga belajar tentang penggunaan ganti nama dalam Quran. Yang kadang-kadang kita abaikan maklumat tu. Tapi sebenarnya penggunaan ganti nama ni, al-dhamair ni, sebenarnya dia memberikan maklumat tambahan kepada kita. Kalau kita baca terjemahan, kita tak jumpa. Tapi kalau kita belajar betul-betul, kalau kita jumpa ganti namanya, kena stop dulu. Kena tanya dulu. Kenapa guna ganti nama macam ni? Dia penting dalam buat. Yang kadang-kadang kita abaikan maklumat tu. Jadi, kita dah belajar ni, kita kena, sebab ini adalah Quran. Jadi mesti ada sebab. Kenapa diletakkan anta? Jawapan dia adalah untuk apa? Nak menunjukkan Allah tu bersangatan, dia maha mendengar. Maha mendengar. Okey. Lepas tu ada dua kan, nama Allah kat situ As-Sami'u yang maha mendengar, Al-Alimu yang maha mengetahui. Kenapa disebut Sami'? Lepas tu kenapa disebut Alim? As-Sami'u sebab dia berkaitan dengan doa. Dia kalau doa ni, kalau tuan-tuan nak panggil nama Allah, jangan tak sebut As-Sami'. Dia kalau kita doa bahasa Melayu lah. Kan? As-Sami'u ni dia sangat berkaitan dengan Allah mustajab doa. Jadi kalau kita nak ulang nama Allah Al-Husna kan, kita doalah bahasa Melayu walaupun kita tak hafal ayat Quran, kita berdoa bahasa Melayu. Ya Allah, Engkau terimalah doa-doa, Engkau terimalah amal-amal kami, Ya Allah. Kerana Engkau tu adalah Tuhan yang maha mendengar. Allah yang maha mendengar ni kalau boleh jangan tak dibaca. Tuan-tuan boleh minta doa apa pun sebenarnya. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki, Ya Allah. Ya Allah, Engkau murahkan rezeki anakku, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar. As-Sami' ini dia memang selalu diletakkan pada doa. Dan di sini, kenapa disebut Sami', maha mendengar, apa relevan dia? Kerana dia memang dikaitkan dengan doa lah. Sebab, kan kita nak minta Allah mustajab kan? Mestilah dikaitkan dengan Allah tu maha mendengar. Faham kan? Kan? Sebab kita nak minta Allah tunaikan permintaan, mesti dikaitkan dengan Allah tu maha mendengar. Tapi ada lagi maklumat dekat sini. Okey, saya akan terangkan sekejap lagi. Lepas tu kenapa sebut alim? Alimun maha mengetahui. Ialah Allah kan maha mengetahui kita buat amal apa. Kan? Macam Nabi Allah Ibrahim tadi. Allah Ta'ala maha mengetahui. Mereka dah penuhi ke buat tinggikan Kaabah tadi. Kan Allah maha mengetahui kita dah buat apa. Macam mana kita buat. Usaha yang kita lakukan. Ibadat tu banyak ke sikit. Kita serahkan kepada Allah. Sebab Allah tu dia maha mengetahui. Kan Allah maha mengetahui waktu kita buat ibadat tu dalam keadaan kita sakit-sakit. Allah maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala sangat suka kalau doa diiringi dengan nama-nama dia yang mulia. Okey, ada satu maklumat sebelum saya berhenti. Dekat sini, kita jumpa tak ada perkataan alif lam kat sini? As-al kan? Al. Lepas tu kenapa dia sebut alim? Belajar tak yang tentang penggunaan kata nama ma'rifah. Kalau dia ada alif lam di depan dia adalah kata nama. Kata nama jenis al-ma'rifah. Al-ma'rifah ni maksudnya kata nama yang definite ataupun kata nama khas. Kata nama khas maksud dia, kata nama khas ni maksudnya kita mengkhaskan, mengkhususkan Allah Ta'ala ni dia maha mendengar. Dia akan membawa makna apa tau? Memanglah kalau kita tanya, memanglah orang kata, betul lah Allah tu maha mendengar. Betul lah. Tetapi, manusia mendengar tak? Manusia juga mendengar. Malaikat mendengar tak? Malaikat juga mendengar. Betul tak? Tetapi kenapa Allah letakkan As-Sami'? Kenapa letak Al-Alimu? Kerana kalau ada al ini menunjukkan kata nama yang khas, maknanya definite, al-ma'rifah, di situ akan membawa makna ya Allah. Kita nak kata, ya Allah, Engkau nilah sebenarnya yang satu-satunya yang maha mendengar. Kalau dia tidak ada alif lam, kalau kita kata anta sami'un kan? Sami'un tu maksudnya engkau adalah salah satu yang mendengar.
Sebab kalau dia tak ada alif lam, dia di bawah istilah kata nama umum. Maksudnya mendengar. Mendengar ni umum. Maksudnya kalau kita kata innaka anta sami'un alimun, dia akan bermaksud sesungguhnya engkau salah satu yang mendengar. Ada beza. Tapi kenapa Allah selalu letakkan alif lam di depan dia? Fungsinya untuk mengkhususkan. Nak mengatakan bahawa dia ni lah sebenarnya satu-satunya yang mendengar, satu-satunya yang dia mengetahui. Jelas tak? Berbeza. Kalau kita tidak memahami tentang pengguna alif lam di depan tu. Lepas ni kita dah lain dah cara kita doa. Kita dah faham kan kenapa ada anta 2 kali, kenapa lepas innaka ada anta, kenapa ada al-sami, kenapa ada al-ali. Kan dia lain dah. Penghayatan doa dia dah berbeza sebab dia dah belajar. Kan dia boleh terfikir dah tu. Ingat waktu dia doa tu teringat anta belajar dulu. Tak apa jalan doa tu. Ingat balik kita belajar tak apa. Sebab dia akan bawa kepada penghayatan. Kalau kita pergi sini, ya Rabb kami. Dia dah faham dah. Rabb tu dia dah faham. Kalau kita dah ajar kan, Rabb ni maksudnya bukan maksud Tuhan saja. Maksudnya, ya Rabb kami yang menguruskan hidup aku, yang menguruskan hidup kami, mengaturkan hidup kami. Kita dah faham dah. Berbeza dah penghayatan dia. Kan? Taqabbal minna, terimalah daripada kami. Umumlah apa saja amal ibadat. Kenapa? Kerana sesungguhnya engkau lah yang satu-satunya yang maha mendengar apa yang aku baca, apa yang aku doa. Dan engkau maha mengetahui satu-satunya ya Allah yang benar-benar maha mengetahui bahawa apa ibadat, apa ketaatan yang pernah aku lakukan. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan. Itulah surah Ibrahim. Ayat 127, surah Al-Baqarah. Muka surat nombor 20, baris pertama dan kedua, doa Nabi Allah Ibrahim dan doa Nabi Allah Ismail AS. Mereka berdoa kepada Allah. Kalau para Nabi yang soleh ni, kan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail doa minta amal diterima. Kita ni macam mana? Maka sudah tentulah sangat-sangat perlu berdoa minta supaya Allah Ta'ala terima amal. Apa saja bentuk amal, boleh baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Contohnya kalau macam kita berpuasa dan contohnya kalau kita puasa sunat di Isnin kan. Pas kita buka puasa tu, kita doa pada Allah. Pas sembahyang doa, ya Allah, kau terimalah apa amal-amal yang kami lakukan. Dan Allah Ta'ala dia mengetahui apa yang kita buat. Kalau kita sebut spesifik boleh juga, ya Allah, kau terimalah ibadat solat aku sepanjang hari ini, puasa aku sepanjang hari ini. Tapi kalau kita sebut umum pun tak apa. Sebab tu doa dalam doa yang Nabi ajar ni dia ringkas, dia dah padat. Sebab Allah Maha mengetahui apa ibadat kita buat. Kita dah sebut perkataan Al-Alim. Jadi moga-moga dan manfaat yang banyak kepada kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu berikutnya. Kita masuk doa bilangan yang ke-8. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat belajar tentang 2 doa. Iaitu doa pada bilangan yang ke-6. Doa kita minta Allah Ta'ala beri kita zuriat yang salih, zuriat yang baik. Dan kita juga minta kepada Allah supaya Allah beri kepada, Allah jadikan kita, Allah jadikan pasangan kita, Allah jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang menunaikan ketaatan kepada Allah. Apabila anak menunaikan ketaatan kepada Allah, maka hati kita akan jadi sejuk, kan sedap kita melihat ahli keluarga kita buat ibadat. Lepas tu kita minta juga kepada Allah supaya orang lain mencontohi apa yang kita lakukan. Nanti pahala kita akan berjalan sepanjang hidup kita, sama ada kita hidup kita mati, pahala kita akan berjalan. Sebab kita menjadi contoh teladan bagi orang yang bertakwa. Kemudian kita juga telah belajar tentang doa supaya Allah Ta'ala terima amal ibadat yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak tengok ada tak mana-mana doa. Mana-mana soalan sekejap. Terima kasih Ustaz.
Okey, insya-Allah nanti kita jumpa pada kelak akan datang. Ada soalan ke? Ada soalan nak tanya? Satu atau dua soalan? Ustaz, kalau kita baca doa dalam bahasa Melayu pun boleh juga Ustaz kan? Saya rasa lagi Boleh. faham kot, lagi meresap lah sebab kita Ya, faham makna dia. ya, betul. Kejap Ya, memang itu sepatutnya. Boleh. Saya Boleh macam baca ni kan, bahasa saya Melayu. faham tak? Saya berdoa dengan translation dia. Saya ikut macam ni. Tak apa kan? Tak apa. Tapi Sebab tapi kita faham. tapi kena tahulah tentang yang perkataan anta tadi, kenapa dia ulang, kenapa dia ada kat sini anta tu, kena masukkan sekali. Maksudnya kita dah faham, maksudnya sambil kita doa tu kita fahamlah kenapa diulang 2 kali kan. Sesungguhnya engkaulah engkau yang maha mendengar tu. Moga-moga sambil kita baca tu kita dapat penghayatan lah. Kita dah belajar kan. Okey, ada soalan lain? Pertanyaan lain? Tak ada. Okey, moga-moga pelan-pelan lah kita belajar ya. InsyaAllah tak perlu terkejar-kejar. Okey. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca doa dalam kita pegang buku ni boleh juga Ustaz? Boleh. Boleh. Sambil pegang buku boleh. Kadang-kadang tak hafal. Ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau anak saya dah dewasa, boleh juga kan amalkan doa-doa yang Ustaz bagi ni? Boleh. Kita boleh amalkan juga walaupun anak kita dah dewasa. Sebab di sini kita minta anak kita tu, sebab kita dah terang tadi, qurrata a'yun tadi, doa yang mana masuk puan tu? Doa yang mana? Kalau doa nombor 474 ni memang sesuai sangatlah, sebab qurratu a'yun tadi kita dah terang dia bukan merujuk kepada untuk duniawi tapi untuk ukhrawi. Ya. Al-Imran ayat 38. Al-Imran ayat nombor 38. Moga-moga zuriat dekat sini kalau boleh ayat 74 ni dah dibaca. Jangan baca yang kat sini 38 tinggal yang 74. Jelas tak? Faham tak? Ya. 74 ni yang sepatutnya kena didahulukan daripada yang dekat sini. Sebab ni dia khusus juga untuk dikaitkan kalau memang tidak ada zuriat. Tapi kalau nenek baca, mungkin moga-moga dapat pada cucu tu. Ya, tapi 74 ni dia sangat sesuai. Sebab anak kita dah dewasa kan. Jadi moga-moga dengan doa 74 ni, anak-anak tu menjadi dia boleh buat amal soleh, buat ibadat sebenarnya. Dekat doa ni pun dia dah cover sebenarnya. Maksudnya, walaupun kita tak kata doa secara langsung kan, ya Allah jadikanlah anak aku ni orang yang kuat ibadat semua, dia sebenarnya sudah masuk pada ayat 74. Kat 74 ni dia dah masuk maksud melakukan ketaatan. Sebab dia akan masuk kepada qurrata a'yunin. Perkara-perkara yang menyukakan hati kita lihat dia. Sebab kita suka lihat dia puasa, suka lihat dia baca Quran, suka dia solat dan sebagainya. Tapi yang doa solat juga jangan tinggal lah. Sebab dia ada doa yang khas dekat sini. Yang kita baca dekat doa nombor 5. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan. Kita jumpa insya-Allah pada minggu berikutnya. Tolong sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan kita. Kalau siapa yang tidak dapat mengikuti secara langsung, dia boleh lihat semula rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia. InsyaAllah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa